A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang dimuliakan Tuan Imam Bilal, pengerusi surau Saf, kepimpinan surau Ad-Diniyah, adik-adik para pelajar tahfiz, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kita sambung pengajian Kitab Bimbingan Mukmin. Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mukminin, jilid ataupun juzuk yang kedua. Tajuknya Bab Latihan Mental, Akhlak dan Rawatan Hati. Tajuk secara khususnya Bab Bahaya Lidah. Cuba cari tajuk Bahaya Lidah, maksiat lidah. Pasal buku depan saya ni tak sama dengan buku depan tu. Jadi bila tak sama, muka surat pun tak samalah. Tengok tajuk maksiat lidah. Huraian mengenai keburukan lisan. Dia tengah buku, kemudian sedikit lebih. Tengah kitab tu lebih sikit depan. Pasal dah juzuk yang jilid yang kedua. Iaitulah bahaya nombor 4. Bahaya nombor 4, berbantah-bantah, bertikam lidah. Maknanya bergaduh lah. Berdebat dalam kategori itu. Berbantah-bantah, bertikam lidah, terutamanya kalau melibatkan perkara yang dosa pula. Dia bergaduh, bertikam lidah, dah dosa dah. Yang dibincang pun benda dosa pula. Jadi bertambah-tambah dosanya. Jadi maksiat lidah ini di antara maksiat yang banyak manusia terjerumus. Nak jaga payah. Payah. Jadi bila bertikam lidah, berdebat, di situ banyak penyakit. Di antara yang mungkin bersarang dalam hati orang itu, di antaranya sifat takabur, sifat ego. Nak tunjuk dia ni hebat, dia pun lawan dah, berbantah-bantah lah. Dia ni luas pengetahuan, dia pun nak tunjuklah dia ni hero. Tu. Maknanya yang bersarang di dalam hati dia tu banyak lagi penyakit. Cuma lidahnya merupakan manifestasi, terjemahan kepada apa yang terbuku di dalam hati dia selama ni. Jadi dia pun gunalah kepakaran dia tu. Dengan nak tunjuk dia ni hebat, lalu terjadilah maksiat yang disebut sebagai berbantah-bantah. Mana dalam benda yang boleh kita bertolak ansur, elok kita memilih
jalan untuk bertolak ansur. Maknanya sifat at-tasamuh, at-tasamuh, bertolak ansur. Hatta dalam urusan agama, dalam urusan agama pun, contoh benda-benda khilafiyah, dalam kategori khilafiyah, perselisihan, boleh ke tak boleh, itu perselisihan. Khilaf madhabi, madhabi, dari segi mazhabnya, yang ni kata boleh, kata tak boleh. Jadi kalau kita nak berpegang kepada pandangan A, silakan, jangan dikondem yang berpegang pandangan B. Pasal benda tu tidak ada kata putus. Bila sebut benda khilafi, khilaf mazhabi ke, benda khilafiyat, maknanya tidak ada kata putus. Mana dalil itu boleh difahami dengan berbagai-bagai cara. Bila begitu memerlukan kepada berlapang dada. Berbantah itu boleh menjerumuskan ke arah permusuhan. Dan syaitan ni memang sukalah kita ni bermusuhan. Tu kerja syaitan lah. Kita ni bermusuhan, al-adawah wal baghdha, bermusuhan dan bergaduh-gaduh, bermarah-marah di antara satu sama lain. Itu kerja syaitan, supaya kita ni bergaduh. Di antara cara nak bergaduh ialah bertikam lidah, berbantah-bantah. Hasil daripada tu, kalau keluarga, na'udzubillah min dzalik, boleh hancur. Adik-beradik terputus silaturahim. Suami isteri mungkin boleh membawa kepada perpisahan. Banyak benda, jiran tetangga bermasam muka, hasil daripada berbantah-bantah. Dan kita ni sahabat-sahabat sekalian, seperti yang kita dah nyatakan sebelum ni, kalau kita nak keluarkan apa yang ada dalam kepala kita, payahlah kita nak jaga hubungan sesama kita. Jadi kena simpan. Vocab yang ada dalam kepala tu, yang kita duk hafal, kamus dewan tu, jangan dikeluarkan semua. Kena simpan, kena tapis. Tu. Kalau main keluar semua, payah nak jaga suami isteri, payah. Adik-beradik nak jaga, payah. Simpan, keluar yang bagus-bagus. Tengok, disuruh jaga begitu. Di dalam agama kita. Yang lebih tu, yang kita dah sentuh sebelum ni adalah fudul. Dia panggil fudulul kalam. Maaf ya, fudulul kalam dia panggil. Fudul ni benda lebih. Benda lebih daripada ucapan, daripada lebih sepatutnya, yang tu kita simpan. Kita zip mulut kita. Berbanding dengan yang lebih daripada harta benda. Fudulul mal. Fudulul mal itu kita kena beri. Kita kena beri, kena buka zip, kena beri fudulul mal. Yang tu kena beri. Fudulul kalam kena simpan. Tu, untuk menjaga keharmonian, supaya tidak bergaduh, supaya tidak bermasam muka, supaya tidak berdendam di antara satu sama lain. Sabda Nabi SAW, ma dhalla, hadis al-Imam At-Tirmidzi, ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullah illa utul jadal. Tidak sesat sesuatu kaum, puak, sebaik saja apabila mereka sudah mendapat petunjuk, melainkan apabila mereka ini sudah pandai berbantah-bantah, berdebat-debat. Sudah pandai berbantah-bantah, bertikam lidah, akhirnya bercerai-berai, berpecah. Sesama Islam pun, kerana isu kecil, benda ni betul ke tidak, salah ke tidak, akhirnya bermasam muka. Tak ada surau, tak ada masjid. Kerana satu isu yang kecil tak setuju dengan tuan imam umpamanya. Padahal benda tu khilaf madhabi.
Jadi tak payah sampai kepada peringkat nak buat satu dialog, satu diskusi, benda kecil boleh bermasam muka, boleh bertolak ansur. Jadi bila dah ditimbulkan benda remeh-temeh begitu, akhirnya sesat kedua-dua belah pihak. Pasal apa? Bergaduh. Bergaduh sesama Muslim, memang sepakat ulama tak boleh, benda tu haram. Itu dia. Jadi nak bincang benda khilafiyah, akhirnya semuanya terjebak ke dalam perkara haram. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain riwayat oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'a al-mira'a wa in kana muhiqqan. Tidak sempurna iman, hakikat iman, sehingga seseorang tersebut dia meninggalkan berbantah-bantah walaupun dia di pihak yang benar. Kerana benar ini di dalam beberapa perkara dia berbilang-bilang benarnya. Benarnya berbilang-bilang. Kalau benar itu tidak berbilang-bilang, tentulah di antara mazhab yang empat yang besar itu ada yang salah. Jenuhlah kita. Dalam hal solat umpamanya, batal wuduk ke apa ke, kalau semuanya tidak benar, tentu ada yang salah di antara empat mazhab yang besar. Bila ada yang salah, ada yang solat berpuluh-puluh tahun tidak pernah sah. Logik ke tidak? Tak logik lah. Nampak? Jadi benar itu kadang-kadang berbilang-bilang, terutamanya pada perkara khilafiyah. Khilafiyah. Kerana itulah kita boleh ikut di belakang imam yang bermazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Nampak? Kalau dia tidak benar, tak boleh ikutlah. Maknanya benar itu kadang-kadang berbilang-bilang. Jadi benda yang khilafiyah tak payah kita membuat satu perdebatan, disiar secara apa, secara kebangsaan. Itu boleh mendalamkan lagi permusuhan. Pasal ramai di antara debat ini ataupun berbantah ini bukan nak cari kebenaran. Bukan nak cari kebenaran, nak cari siapa yang menang. Siapa yang menang. Siapa yang hebat dia dalam berhujah, bukan nak cari yang benar. Itu boleh membawa kepada mendalamnya permusuhan dan makin tercetusnya api pertengkaran. Jadi bermasam muka akhirnya tidak bertegur sapa. Kata Bilal bin Sa'ad, seorang yang alim, yang soleh, jika pada suatu ketika engkau melihat seseorang yang banyak bercakap, suka berbantah dan berasa bangga dengan pendapatnya, maka ia di dalam kerugian. Dia fikir dia ni hebat, tapi kata orang soleh ni, dia ni rugi sebenarnya. Dia sudah bukan cari kawan, dia sudah buat musuh dengan orang yang dia berbantah tadi. Kita kena cari seberapa banyak kawan, bukan cari seberapa banyak musuh. Itu dia. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Abi Layla, saya tidak suka membantah sahabatku. Saya tidak suka membantah sahabatku. Ada kalanya saya mesti mendustakannya dan ada kalanya saya perlu memarahinya. Ini bukan dusta, dia bohong ini. Bila orang tanya, okey ke? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Dia mungkin ada sakit sikit-sikit begitu. Dalam kategori begitu dipanggil mujamalah. Dipanggil mujamalah. Mujamalah ni itu di antara contohnya. Macam mana sihat ke? Alhamdulillah sihat. Dia tak ceritalah, oh sakitlah kepala, sakit pinggang, sakit lutut, nak bangun payah. Panjang pula cerita. Begitu. Kita ni mana ada yang sihat 100%? Takkan nak cerita semua. Jadi umumnya sihat. Ringkas cerita. Kalau aku cerita sihat, kata bohong pula. Kan bohong kan berdosa besar. Cerita habis, mata masuk abuk tadi, telinga rasa berdengung. Habis cerita. Itu di antara bendanya bercakap banyak. Tak perlu.
Di dalam kita sekolah pun, jawab apa yang ditanya. Bukan kita jawab apa yang kita tahu. Ingat pemeriksa rajin ke nak baca kertas kita? Tak ada orang rajin dah nak baca kertas kita. Jawapan tu mungkin dalam 3 baris, kita jawab satu kertas A4 size. Satu muka, 2 muka. Sepatut jawapan 3 baris je. Rajin ke dia nak baca? Markah pun 1 markah aja. 1 markah, paling kurang jawapan 2-3 baris saja. Kalau 10 markah, memang dia nak jawapan panjang. Kena tengok juga markah. Kan setiap soalan tu, di akhir soalan, dia sebut apa? Ada markah. 10 markah. Ni 10 markah ni, takkan jawapan dia 1 baris. Paling kurangnya 1 perenggan. Paling kurangnya 5-6 baris. Nampak? 1 muka. Nampak? Kadang-kadang markah juga, ya, menceritakan panjang mana jawapan. Kalau 1 markah, takkan jawapan dia sampai 1 muka kertas A4 size. Jadi jawab apa yang ditanya, bukan jawab apa yang kita tahu. Bila kita jawab apa yang kita tahu, itulah namanya fudulul kalam. Fudulul kalam. Itu cara budak belajar. Di sekolah baik, di universiti baik, itulah cara dia. Cikgu pun dia banyak kertas dia nak korek. Takkan kertas kita seorang saja. Nampak? Mungkin kalau dalam satu kuliah, mungkin 300 pelajar. Itu baru satu section. Kalau lecturer itu dia ada 3-4 section, satu kuliah 100 orang pelajar, ataupun 200 orang pelajar, kalau 3 section, tak sampai 300. Sanggup dia nak baca satu-satu. Begitu. Nampak? Itu dia. Jadi yang lebih itu adalah fudulul kalam. Itu benda biasa. Kalau benda melibatkan dosa, bertambahlah dosa dia. Jadi bila jadi perbantahan, kita sebagai orang yang beriman, kita hendaklah mengelakkannya daripada duduk dalam majlis tu. Yakinlah kita bahawa majlis itu majlis yang tidak diberkati. Syaitan duk sukalah majlis itu. Majlis berbantah-bantah, majlis yang menjadikan orang bermusuhan. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis al-Imam Al-Bukhari, inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladdu al-khasmi. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah ialah mereka yang bersangatan keras di dalam permusuhan, di dalam perbantahan. Tak nak mengaku kalah dia. Tak nak mengaku kalah. Kalau zaman dulu kita belajar, kalau siapa pernah belajar bab-bab falsafah, falsafah lama-lama, falsafah Greek, Yunan apa semua tu, dia ada satu golongan dia panggil dalam bahasa Arabnya al-sophistaiyun, dia panggil. Sophistaiyun begitu. Dia ni, bagi dia memang dia yang betul dan dia boleh cakap apa saja. Orang semua kata ni pen, dia nak kata meja. Apa masalah kalau aku nak kata ni meja? Tu golongan ni. Payah nak bergaduh dengan dia. Dia nak menang je. Itu as-sophistaiyun. Orang kata ni air. Bukan, ni batu. Kita nak berbantah orang begitu. Sampai ke 1 hari pun tak habis. Kau panggil air, aku panggil batu. Apa hal kau ni? Nampak? Payah nak bergaduh. Tu. Jadi lebih baik berdiam, tidak memberi guna dan faedah. Lebih baik kita berzikir, baca Quran, murajaah hafazan. Kan? Dah hafal, murajaah hafazan, ataupun tasmi' sesama kawan. Sebelum tasmi' dengan ustaz, dengan guru, tasmi' sama-sama dulu. Murajaah, hafal yang baru, ataupun isbat. Kan lagi bagus daripada bergaduh berbatah. Betul tak? Tu. Tapi nampak sikit je. Mana lagi? Ini saja yang hadir dulu. Dah dapat 2. Ke ada lagi di asrama? Tak ada lagi.
Ni je. Akan datang lagi lah tu. Mungkin yang dapat dua dos ataupun budak-budak tak ada 3. Orang dah berumur dapat 3 pula. Penggalak. Lepas dapat penggalak, galak lah nampak ya Pak Syim. Lepas dapat penggalak tu. Tak tahu galak cara mana tu. Booster lagi. Dapat booster lagi. Ya. Jadi sifat permusuhan itu adalah sesuatu benda yang batil. Batil lawan dia al-haqq. Sifat yang batil. Batil ni benda batil. Batilun. Mana benda yang haram lah. Benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga adalah kerana tanpa ilmu pengetahuan. Dia tak tahu benda yang benar. Tak belajar Quran dan hadis. Tak belajar adab para ulama. Sebab itu suka bantah-bantah. Kalau nak bergaduh, Al-Imam Asy-Syafi'i daripada awal lagi bergaduh dengan Imam Malik, guru dia. Tapi dia tak bergaduh. Dia hormat Imam Malik. Padahal selepas itu, dia membentuk satu madrasah pemikiran dia sendiri. Walaupun guru dia Imam Malik. Dia sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebelum pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dia dah hafal dah kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Malik. Iaitulah hadis Al-Muwatta. Dia dah hafal dah. Dah hafal dah. Baru dia pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Berguru. Berapa tahun tu? Berguru tu. Dengan Imam Malik. Guru dia. Lepas tu, selepas habis begitu, dah Imam Malik meninggal dunia, dia boleh membentuk satu sekolah pemikiran dia sendiri. Satu mazhab yang asing pula daripada guru dia. Semasa dia belajar, tak ada bantah-bantah. Bahkan Imam Malik lah di antara guru yang paling dia percayai. Yang paling dia percaya Imam Malik. Dalam satu musafir, dia keluar daripada bumi Madinah, dia pergi, kadang dia pergi Yaman, pergi ke tempat yang lain, balik ke Mekah jumpa ibu dia. Kemudian dia sampai ke Madinah, Imam Malik, dia pergi ziarah guru dia dulu Imam Malik. Imam Malik hidang makanan, dia makan. Dia makan. Banyak dia makan. Imam Malik pun heran. Syafi'i, Muhammad bin Idris nama dia, mudah kita faham. Syafi'i, kamu ni makan hari ni pelik ni. Macam tak pernah makan seminggu ni. Ya, dia kata. Sepanjang aku musafir, aku makan pun sekadar untuk hidup. Pasal apa? Aku tidak yakin dengan kehalalannya. Dengan orang yang buat tu orang yang soleh ataupun tidak. Tapi aku sampai rumah tuan guru, aku yakin tuan guru orang soleh dan yang di depan saya mesti halalan tayyibah, tanpa ragu. Lalu masa inilah aku pulung. Tengok, tak ada yang lebih dia percaya melainkan guru dia. Walaupun begitu, lepas itu masalah disiplin ilmu berdasarkan kepada kefahaman masing-masing. Dia boleh buat sekolah mazhab dia sendiri. Tapi tidak pernah berbantah dengan guru dia. Adab itu perlu dipelajari. Bukan ilmu saja, tetapi adab. Perlu dipelajari. Samalah ni anak-anak depan kita, adik-adik ni. Mana adab itu dengan guru, mengambil keberkatan daripada guru yang tasmi' kita, yang isbat kita tu. Tanpa membantah, tanpa mempersoalkan, tanpa memandang rendah. Mungkin ayah kita seorang guru yang hebat. Tetapi di depan kita guru kita. Tak payah banding-banding dah dengan ayah kita. Ayah aku lagi hebat. Tak ada. Sekarang ni kamu berguru dengan guru A. Dialah guru kamu sekarang ni. Hormati dia, jaga adab. Di situlah letak keberkatan. Baru dia boleh amal dengan ilmu yang dia belajar. Dan di antara penyakit juga adalah semata-mata untuk menonjolkan sikap permusuhan. Jadi golongan ini, golongan yang kita baca hadis tadi, di antara golongan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana perkara yang wajib
ya kita menghindarkan ya diri kita daripada terlibat dengan benda-benda begitu. Akhirnya yang tinggal adalah nafsu dendam. Orang yang kalah di dalam perdebatan, dia berbekas dalam hati dia. Di antara yang berbekas dalam hati dia ialah sifat dendam. Bila tiba masa dia, mungkin dia akan, kalau yang jenis gangster, tiba masa dia akan laksanakan dendam dia. Kalau jenis gangster, mungkin dicederakannya dengan sebab permusuhan, dengan sebab bermula daripada mulut, perdebatan, berbantah-bantah. Tengok dendam itu berbekas dalam hati yang dianggap kalah tadi. Bukan nak cari kebenaran, apatah lagi kalau berbantah-bantah benda yang dosa pula, benda yang tak beri manfaat pula, benda sia-sia pula, lagilah bazir masa. Dendam itu akan ada di dalam hati mereka yang berbantah-bantah. Sementara yang menang pula, dia rasa seronok lah. Dia rasa gembira, dia rasa seronok. Tak tahu kawan tu berdendam. Dan bila tiba masa dia akan melampiaskan dendam dia. Banyak cara lah untuk manusia ni melampiaskan dendam dia masing-masing. Jadi kita kena jauhkan daripada sifat-sifat yang boleh membawa kepada permusuhan. Apatah lagi kalau permusuhan yang melibatkan keluarga silaturahim. Keluarga silaturahim. Lagilah besar dosanya. Sama juga kalau permusuhan melibatkan anak ibu bapa, anak dengan mak bapa dia, ibu bapa dia, lagilah besar dosa. Adab dengan mak bapa pun kena jaga, jangan berbantah. Kita depan mak ayah kita ni kena amalkan sifat sami'na wa ata'na. Kena amalkan sifat diam di dalam perkara-perkara yang boleh bertolak ansur. Mana ada mak ayah kita sebut benda-benda yang menyalahi syariat. Tak ada pernah disuruh kita supaya kita ni tak payah solat lah. Ada? Tak pernah. Paling tidaknya dia suruh makan, minum, tidur tu je. Pakai baju, pergi mandi tu je. Hari-hari duk marah kita ni suruh mandi je. Ada pernah? Jangan solat lah, jangan baca Quran lah. Ada pernah? Tak pernah. Jadi kita lebih baik diam je. Walaupun kita ni hebat mana, tok guru mana, depan mak ayah kita mengambil sikap sami'na wa ata'na. Mengambil sikap diam walaupun kena marah. Jangan dipandai jawabnya. Jawab itu yang menyebabkan orang tua tu berasa hati, mak ayah rasa hati. Walaupun kita ni hebat, berpangkat besar, CEO mana tu, ambil sikap sami'na wa ata'na, insya-Allah banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama, ridha mereka berdua ni. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Itu yang besar. Bila kedua mak bapak kita ridha, berkatlah hidup kita. Ridha Allah bergantung kepada ridha mak bapak. Bila mereka ni ridha, berkat hidup kita. Kehidupan suami isteri harmoni, kehidupan kerja pun harmoni, rezeki pun insya-Allah Allah jaga, berkat. Dengan sebab ridha kedua ibu bapa. Kata orang-orang soleh, kalau kita hendak saya baca dalam IG lah. Kalau kita ni hendak rezeki kita seperti raja, kita hendaklah jadikan mak bapak kita seperti raja. Cubalah. Cuba test tengok. Rezeki kita seperti raja, boleh buat apa saja, melimpah ruah. Jadikan mak ayah kita seperti raja. Tengok cerita lama-lama kan, bagaimana seorang raja tu, rakyat pun tunduk. Kalau raja Cina lagilah, tak boleh tengok muka, angkat kepala pancung. Jadikan mak ayah kita seperti raja, insya-Allah rezeki kita mengalir deras seperti raja.
biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Kamu berbicaralah kepada manusia dengan penuh kebaikan, dengan sopan. Firman Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi kata aluan, kata aluan, selamat datang ke ataupun salam, kalau ditafsirkan juga dengan salam, kamu jawab seumpamanya ataupun lebih baik daripada itu. Ayat ini juga digunakan dalil dalam bab adab salam. Adab salam. Kan kita beri salam, kita belajar salam. Bila orang beri salam, Assalamualaikum, kita boleh jawab sama ada seperti dia beri salam ataupun lebih baik lagi. Seperti dia, kalau dia beri salam Assalamualaikum, kita berjawab Waalaikumsalam. Lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih lagi warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu peristiwa, Nabi SAW berada bersama sekumpulan sahabat. Sekumpulan sahabat, masuk seorang lelaki. Dia beri salam Assalamualaikum. Nabi pun jawab Waalaikumsalam. Nabi kata 10, dapat 10 pahala. Kemudian masuk seorang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi, 20. 20 pahala kebajikan. Masuk seorang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab sama seperti itu. Nabi kata, yang ni 30. Yang ni 30. Jawab lebih indah, lebih baik daripada itu. Itu dalam bab salam. Dalam bab apa? Dalam bab kata-kata biasa pun sama juga. Jawab yang lebih bagus daripada itu. Orang berdoa kepada kita, oh Tuan Haji alhamdulillah sihat, moga murah rezeki. Tuan pun mudah-mudahan sihat, murah rezeki, diberi redha oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beri apa makanan kepada kita, kita nak balas balik, mungkin tak ada peluang. Kita balas dengan doa. Balas dengan doa. Doa tentu lebih baik daripada makanan. Doa ni makanan rohani, lebih baik untuk akhirat, bukan sekadar makan untuk kenyang. Paling tidaknya dibalasnya jazakumullahu khairan katsira. Doa yang Nabi ajar bila kita terima sesuatu kebaikan daripada seseorang, pertolongan ke, dia beri makan minum ke, paling tidaknya jazakallahu khairan katsira. Allah membalasi, menganugerahi kamu dengan kebaikan yang berlipat-lipat yang banyak. Tengok, itu lebih baik. Begitu caranya di dalam kita bermasyarakat. Barulah kerukunan itu terjaga. Kena ajar begitu. Kadang payah ya kita nak terima kasih tu payah. Terima kasih secara yang Nabi ajarnya itulah dia. Jazakallahu khairan katsira. Ataupun orang tulis dalam WhatsApp, dia tulis J apa? JZZK begitulah. Dia tulis. Mana jazakallahu khairan katsiran tu. Cuma dia ringkaslah. Orang sekarang zaman ringkas, kan nak cepat semua. Selamat Hari Raya pun dia tulis S selamat SHR selamat Hari Raya, maaf MZ maaf Zahir DB. Ni apa benda ni? Oh, selamat Hari Raya maaf Zahir dan batin, la ilaha illallah Rasulullah. Semua tak ringkas. Kadang tak faham kita. Dia seorang je faham. Tak ada guna je. Dia hantar WhatsApp kepada kita, dia seorang faham. Kita tak faham. Kita buat tanda question mark. Apa yang kamu cakap ni? Bahasa apa ni? Bahasa Rusia ke? Nampak? Tapi biar orang faham begitu. Nak ringkas semua. Tak apalah. Kalau orang faham JZZK, jazakumullahu khairan katsiran, okey. Kita jawab macam mana jawab pula? Jazani wa iyyak. Itu jawapannya.
Jazani wa iyyak, Allah menganugerahi kepadaku kebaikan dan juga kepada kamu. Wa iyyak itu kamu. Ataupun nak ringkas, wa iyyak. Nak ringkas. Tanpa jazani. Wa iyyak dan juga kepada kamu. Jazakallahu khairan katsira, kita berjawab wa iyyak. Okey. Dan juga kepada kamu. Tu cara seperti orang bersin lah. Alhamdulillah. Kemudian kita jawab apa? Yarhamukallah. Orang bersin tu kata lagi, yarhamuni wa iyyakallah. Wa iyyakallah. Tu cara berbalasan doa. Itu yang dikehendakinya. Itu baru betul kehidupan. Bukan berbalasan caci maki. Bukan berbalasan keji mengeji, tetapi berbalasan doa kebaikan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara maksiat lidah juga adalah menggunakan kata-kata kotor. Kata-kata kotor, makian serta ucapan yang buruk. Tu. Mana tak ada siapa yang suka dimaki. Tak tahulah, takut ada suka orang tu suka dimaki. Tak ada. Budak-budak pun faham. Yang ramai orang sukanya apa dia? Dipuji. Budak kecil, dia hidup di alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah dia suci. Budak yang fitrah dia masih terjaga. Bila dipuji, dia suka ketawa, suka seronok, happy. Sama juga. Bukan budak saja. Orang besar pun sama juga. Bila dipuji, suka. Nampak gembiranya. Jadi maki ini benda yang menjadikan seseorang itu bersedih. Dia down terus. Dia akan akan kecewa terus. Dia akan stres. Depression. Itu lagi bahaya. Dah lama sangat dalam keadaan tertekan begitu, mungkin boleh menyebabkan membawa kepada penyakit-penyakit fizikal. Berpunca daripada penyakit psikologi, membawa kepada penyakit fizikal, darah tinggi ke apa ke, berpunca daripada tekanan tadi. Dihina, dimaki, dibuli. Tengok, kan bahaya tu. Jadi ucapan kita kena jaga, jangan menyakiti siapa-siapa. InsyaAllah bila kita jaga ucapan kita yang bagus, yang murni, yang tulus itu, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Itu dia panggil al-kalimah at-tayyibah. Sedekah. 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 Di antara tujuan sedekahnya, kita faham bila sedekah ni, sedekah adalah kita beri mata benda, wang ringgit, bantuan berbentuk benda, makanan ke apa ke. Dan orang yang menerimanya akan gembira. Gembira. Sama juga dari segi kesannya, mereka yang menerima kata-kata yang bagus, mereka akan gembira. Kesan sama. Itu dia. Bila gembira, tali al-ukhuwah al-islamiyah akan bertaut, akan berpadu. Tengok, itu dia. Tahadu, tahabu. Nabi sebut, kamu salinglah beri hadiah, kamu akan saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Itu tujuan dia. Kita ni erat. Adik-beradik, silaturahim semakin kuat. Dengan sebab saling beri-memberi. Beri hadiah ke, kirim ke apa. Masa PKP lama tak jumpa, boleh kirim. Guna Korea mana tu. Boleh kirim. Isi dalam kotak apa, kirim, musim durian, kirim lepuk, tahu lepuk ya? Kirim tempoyak. Ada, saya sampai kiriman. Satu kotak bersatu, 20 kilo daripada kampung. Durian ada macam-macam lah. PKP lama kat setahun PKP. Sampai. Satu kotak 20 kilo. Petai pun ada, kacang pun ada. Pada sini banyak petai kacang, dia okey juga. Kemudian buah yang paling legend ya, buah sentoi. Setoi. Di Terengganu panggil buah sentul. Yang tu legend buah, tak ada orang tanam pokok tu. Yang tu buat sayur.
Begitu sayur. Sayur buah sentuh, kulit dia tu. Tak ada jual sini. Kemudian bila dah sampai besar, kita ambil biji dia semai. Ada pokok semai rumah tu. 2-3 pokok. Nak tanam tu. Dengan kirim begitu, pertautan kita semakin teguh. Saling beri hadiah. Itu di antara tahadu, tahabu. Kamu salinglah beri hadiah, insya-Allah kamu saling berkasihi di antara satu sama lain. Janji Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal fuhsya, fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya wa la tafahush." Jauhi kamu daripada kata-kata yang keji, yang kotor. Kata-kata yang makna tak bagus. Sebab Allah Ta'ala tidak suka perkataan yang kotor. Ataupun mereka yang suka menimbulkan benda-benda yang kotor terhadap orang lain. Kata-kata yang keji terhadap orang lain. Jangan amalkan benda itu. Simpan. Kalau boleh ada dalam memori kita itu, padam tu. Delete terus. Permanently. Delete terus. Jangan ada. Yang keluarnya kalimat tayyibah. Kata-kata yang baik. Jadi itu di antara yang boleh ya kita sama-sama sentuh pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita ya dengar tadi diberi ya manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.